Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, malam ini ialah malam sejarah penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan. Sempena dengan itu, kami akan cuba mengulangi kembali sejarah yang tidak mudah dilupakan itu untuk tatapan generasi Brunei yang ada pada hari ini. Masa beredar, zaman berlalu, sekali air bah, sekali pantai berubah. Demikianlah dengan keadaan negara kita, Brunei Darussalam, yang terus-menerus mengalami perubahan mengikut aliran zaman dan kehendak generasi. Brunei yang luasnya 2.226 batu persegi mengandungi daerah-daerah Brunei Muara, Belait, Tutung dan Temburong yang kini mempunyai penduduk kira-kira 160,000 orang. Ibu negaranya ialah Bandar Seri Begawan. Ibu negara yang banyak menempah sejarah penting dalam perkembangan Brunei hari ini, baik dalam politik, sosial maupun sejarah kekuatan ekonominya. Di sinilah terciptanya segala perkembangan untuk kesejahteraan negara dan warisan Brunei yang berlinggang senang pada hari ini. Tidak dapat dinafikan betapa besarnya jasa ibu negara dalam menentukan keadaan Brunei Darussalam hari ini. Bandar Seri Begawan sebelum tahun 1970 dikenal sebagai Bandar Brunei dan penukarannya kepada namanya yang ada sekarang adalah diambil dari sukut yang baik dan pada mengenang jasa-jasa yang dicurahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei yang ke-28 Semuda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin yang disifatkan sebagai arkitek Brunei moden. Baginda itu hari ini dikenal sebagai Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan yang masih terus menyumbangkan khidmatnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Brunei dan kestabilan serta kegemilangan Brunei Darussalam yang menjadi warisan takhta turun-temurun baginda. Bandar Brunei ditukar nama kepada Bandar Seri Begawan pada 4 hari bulan Oktober 1970, tepat pada pukul 12:01 lepas tengah malam, yang pengisytiharannya dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Brunei pada waktu itu, iaitu Yang Amat Mulia Pangeran Setia Negara Pangeran Haji Muhammad Yusof bin Pangeran Haji Abdul Rahim. Upacara penukaran itu penuh dengan suasana yang indah permai dan merupakan satu episod penting dalam sejarah negeri Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Mengetahui segala-galanya, dan mudah-mudahan dengan limpah kurnia dan izinnya saya dengan menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibnu Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Semuda Umar Ali Saifuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri Brunei Darussalam. Dengan ini mengisytiharkan bahawa mulai dari jam 12:01 tengah malam 4 hari bulan Oktober
1970, Bandar Brunei ini ditukar namanya menjadi Bandar Sri Begawan. Menteri Besar Brunei pada masa ini yang amat mulia Pangeran Dipanegara Laila Diraja, Pangeran Abdul Momin bin Pangeran Haji Ismail, yang pada ketika itu ialah selaku Setiausaha Kerajaan Negeri Brunei yang keempat, dalam kata alu-aluan beliau yang termuat pada buku kecil memperingati penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Sri Begawan, antara lain bersabda, "Bersama-samalah kita menadah tangan mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmatnya kita seluruh rakyat negeri Brunei Darussalam ini telah sama-sama menjadi saksi sejarah penukaran nama Bandar Brunei menjadi Bandar Sri Begawan pada 4 hari bulan Oktober 1970 bersamaan dengan 3 hari bulan Syakban 1390 Hijrah. Sebagai bumi putra yang mewarisi bumi Brunei Darussalam dan penegak kedaulatan Sultan dan negara, detik bersejarah penukaran nama ini adalah disambut dengan penuh kesyukuran. Sejarah akan membuktikan dengan izin Allah bahawa penukaran nama Bandar Brunei menjadi Bandar Sri Begawan ini akan mengharumkan lagi nama negeri Brunei Darussalam serta isi di dalamnya. Bandar Sri Begawan yang diambil dari nama arkitek Brunei moden, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Begawan Sultan Semuda Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin akan menjadi kenangan dan ristaan zaman berzaman. Kita yang mewakili zaman Sultan Hasan al-Bolkiah akan merista detik bersejarah ini dan menghubungkannya dengan degup jantung pembangunan negara dalam segenap bidang. Sebagai peristaan, maka seterusnya kita menyurut kembali peristiwa-peristiwa yang penting dan sejarah hidup yang pernah dilalui oleh arkitek Brunei moden itu. Peristiwa yang paling penting ialah apabila baginda mengambil keputusan untuk turun dari takhta yang banyak menimbulkan spekulasi yang jauh menyimpang dari tujuan dan hasrat baginda yang sebenar. Baginda sama sekali tidak bertujuan untuk mengundur diri dari memimpin negara dan menjadi pemimpin rakyat Brunei yang baginda kasihi, dan jauh sekali baginda didesak untuk turun dari takhta itu. Apa yang jelas hari ini, baginda adalah pengasuh dan pembimbing kepada pemerintahan anakda baginda, Sultan Brunei yang ke-29, Sir Hasan al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, dalam mana anakda baginda itu berikrar akan meneruskan dasar-dasar pemerintahan ayahanda baginda yang hasil serta nikmatnya telah sama-sama dirasakan oleh seluruh rakyat dan penduduk Brunei di masa ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Begawan Sultan ketika menjadi Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri Brunei Darussalam adalah dikenal sebagai Duli Yang Maha Mulia Maulana Al-Sultan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Begawan Sultan telah diputrakan pada 23 hari bulan September 1916. Baginda adalah putra kepada almarhum Sultan Muhammad Jamalul Alam. Pada tahun 1941, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Begawan Sultan telah diijab kabulkan dengan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Damit, putri kepada almarhum Duli Pangeran Bendahara Anak Abdurrahman, yang sekarang bergelar Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Suri Begawan Raja. Baginda mempunyai 4 orang putra dan 6 orang putri. Pada tahun 1947,
Duli Yang Teramat Mulia telah ditabalkan menjadi Yang Teramat Mulia Duli Pengiran Bendahara dan dilantik menjadi seorang ahli Majlis Mesyuarat Negeri. Baginda menaiki tahta kerajaan pada 6 hari bulan Jun 1950, iaitu apabila Paduka Kekanda Baginda Sultan Sir Ahmad Tajuddin mangkat, iaitu Sultan Brunei yang ke-27. Pada tanggal 31 hari bulan Mei 1951, Baginda telah dipuspakan dalam satu istiadat yang penuh dengan kebesaran diraja sebagai Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri Brunei yang ke-28. Dalam tahun 1951, Baginda telah menunaikan fardu haji ke Mekah. Sekali lagi, Baginda menunaikan fardu haji ke Mekah pada tahun 1961, iaitu 10 tahun kemudiannya. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan telah mendapat pelajaran di Malay College Kuala Kangsar, Melaya, iaitu sebuah maktab yang terkenal sejak sebelum perang lagi, hinggalah ke hari ini. Kemudian Duli Yang Teramat Mulia telah berkhidmat sebagai seorang pegawai kerajaan di beberapa buah jabatan kerajaan, seperti Jabatan Kehutanan. Selama 17 tahun memerintah negeri Brunei Darussalam ini, Baginda banyak membawa kejayaan yang besar setelah Baginda menjalankan dan melaksanakan pemerintahan yang adil saksama di samping mewujudkan keamanan serta kemakmuran kepada negara dan rakyat Brunei Darussalam seluruhnya. Di sepanjang menjalankan pemerintahan negeri Brunei, Yang Teramat Mulia adalah seorang sultan yang sangat-sangat dicintai oleh seluruh lapisan rakyat dan penduduk negeri ini. Baginda sendiri adalah mempunyai sifat-sifat yang pengasih dan penyayang, pemurah dan adil dalam pemerintahan. Dalam masa pemerintahan Baginda lah juga terciptanya sebuah perlembagaan bertulis bagi negeri Brunei Darussalam yang telah dimasyhurkan pada hari Rabu 29 hari bulan September 1959. Agama Islam dan bahasa Melayu diangkat kedudukannya kepada satu taraf yang mulia dan berdaulat menjadi agama dan bahasa resmi negeri Brunei. Ini semua telah berlaku dalam masa 17 tahun ketika Duli Yang Teramat Mulia itu berada di atas tahta kerajaan negeri Brunei. Baginda sendiri adalah seorang sultan yang sentiasa menumpukan perhatian yang berat terhadap agama Islam dan bahasa Melayu, dan Baginda sentiasa mengikuti perkembangan-perkembangan yang ditempuh oleh kedua-dua bahagian yang penting itu. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain, untuk faedah-faedah negara dan rakyat, Baginda adalah sentiasa menumpukan perhatian yang berat, terutama dalam bidang pembangunan dan perkembangan ekonomi dan sosial. Sekolah-sekolah seperti sekolah-sekolah Melayu, Inggeris dan agama telah didirikan dalam masa pemerintahan Baginda, iaitu sama ada didirikan di bandar-bandar maupun di luar-luar bandar. Kegemaran Baginda ialah berkunjung ke kampung-kampung pendalaman di seluruh daerah di negeri ini. Selain dari sekolah-sekolah dan maktab-maktab, masjid-masjid juga didirikan di bandar-bandar dan di sekitar perkampungan. Masjid Umar Ali Saifuddin adalah masjid yang ketiga tercantik di dunia dan terindah di Asia Tenggara. Masjid inilah yang menjadi kebanggaan dan keagungan bagi negeri Brunei Darussalam. Dalam bidang sastra, Baginda adalah terkenal dengan kegemaran mencipta syair-syair yang bernilai tinggi, seperti syair rajang, syair nasihat, syair perlembagaan, dan rampaian laila syair. Baginda bolehlah disifatkan sebagai seorang ahli falsafah kehidupan, ahli masyarakat, sejarah, dan penyair.
Semua ini akan didapati bila kita mengikuti syair yang dikarang oleh Baginda itu. Syair-syair Baginda merupakan syair-syair yang berunsur nasihat, jenaka, cinta, hasrat atau cita-cita, jasa, budi, ugama dan adat. Antara yang terdapat dalam syair-syair Baginda, kita petik berbunyi, biar buruk tapi dipinggang, jangan buruk budi perangai, biar gawai buruk berlinggang, kalau buhung jahat perangai. Hari Jumat 13 hari bulan, bulan masuk berangkat mega. Laila sebutan kata bualan, 5 tulak 2, jawabnya 3. Bagaimana cara menyinta dari kasar kasinapati? Dari mana mula bercinta? Dari mata beserta hati. Mudahan hatiku cintakan aman, mudahan akalku Laila siuman, mudahan Allah mengukuhkan iman, mudahan perasaanku Laila nyaman. Mengingatkan jasa yang berkurun lamanya, dan Laila mengenangkan taburan budinya. Ingatan demikian sangat eloknya, Laila kenangan manusia sifatnya. Anyam ketupat bawa belayar, diletak di atas peti. Hutang piutang dapat dibayar, terhutang jasa dibawa mati. Negara Brunei, Laila aman, rakyatnya tentram, Laila budiman. Bentuk kerajaan, Laila siuman, mempunyai undang-undang, hadis dan firman. Setengah penulis-penulis barat seperti Kapten Henry Keppel mensifatkan bandar Brunei ketika air belum surut, seolah-olah seperti Venice. Maksud penulis-penulis ini ialah tentang keindahan semula jadi kampung air yang mana mempunyai pandangan yang aneh dan ganjil bagi pandangan mereka. Di tempat inilah orang-orang Melayu tinggal kerana kononnya mereka merasa bangga diberi penghormatan tentang keanehan bandar yang dibina di air. Memang, keindahan kampung air sangat mengkagumkan dan menarik perhatian pelancong-pelancong di samping memuji-muji tentang kemakmuran Brunei. Kalau di zaman silam, iaitu zaman 40-an, mata luar belum bertumpu kepada negeri Brunei. Kerana waktu itu, Brunei belum lagi berkembang dengan pesatnya. Tetapi, sejak zaman 50-an, Brunei mula dikenali dan berkembang dari setapak ke setapak, sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Dalam pemerintahan Duli Yang Teramat Mulia juga, tertubuhnya pasukan askar Melayu di Raja Brunei. Dalam bidang ketenteraan, Baginda tidak kurang aktifnya dan Baginda dilantik sebagai Colonel-in-Chief. Jadinya, segala kemudahan untuk rakyat memang sedia ada demi untuk kesenangan dan keselamatan rakyat Baginda dan tanah air yang sangat dicintai ini. Baginda juga meminati lapangan sokan. Baginda beserta pembesar-pembesar negara telah ikut serta dalam sokan-sokan yang beraneka macam lagi menarik. Baginda amat terkenal dalam lumba perahu dan dapat dikatakan bahawa Bagindalah pengasas dan pendurung untuk menggemilangkan kembali sokan di air itu di Brunei. Sebagai arkitek Brunei moden, berbagai-bagai lapangan telah diperkenalkan dan diperkembangkan demi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti apa yang kita saksikan hari ini. Maka tiadalah penghargaan yang lebih tinggi dan hadiah yang berharga selain daripada mengabadikan gelaran Sri Begawan diletakkan di atas nama Bandar Brunei dan menjadikannya sebagai Bandar Sri Begawan. Kegirangan dan alu-aluan rakyat negeri Brunei terhadap penukaran ini
adalah sebagai arti kata terima kasih kepada Baginda atas jasa-jasa yang dilimpahkan Baginda menjadikan negeri Brunei dalam keadaan yang ada sekarang ini tetap dengan ketinggian nilai keamanan dan kemakmuran dan terus berkembang sebagai sebuah negara yang terus maju dalam berbagai bidang. Dengan itu, sekian saja kandungan rancangan khas pada malam ini bagi memperingati penukaran Bandar Brunei kepada Bandar Sebegawan, dan akhirnya diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.